Pikiran yang selalu kita akan ada adalah, tak apa, lebih sikit tak apa, anytime we can cook. So that's how we always end up with a lot of wastage. Bawang nak pakai sebiji, terlampau banyak. So pakai setengah biji. Lepas tu setengah biji tu tinggal dalam peti sejuk seminggu. Most of the time, that anytime, memang tak jadilah kan. Hai guys, nama saya Sherson Lian dan saya telah menjadi seorang tukang masak untuk lebih kurang 15 tahun. Perjalanan baru ini adalah untuk saya discover produce in a different way. We're talking about sustainable farming, sustainable cooking, and all in all, a sustainable lifestyle. Inilah perjalanan saya. When it comes to food wastage, when you cook, how much do you actually need? Number one, tempat yang kita pergi beli. Kita pergi beli dekat supermarket, kebanyakan mereka jual dalam paket. Dan kebanyakan kali, dia lebih daripada apa yang kita perlu. Common leftover things, half an onion, bawang putih, tomato tinggal sebiji, labu tinggal sikit, celery tinggal dalam dia. Ini bahan-bahan yang memang sentiasa ada leftovers dalam peti sejuk. Lepas tu dia terlampau sikit. Sebelum kita nak masak pun, ada cara yang betul untuk simpan. Simple things macam ketumbar, macam spring onion, bahan-bahan yang cepat rosak. Ya, saya akan cuci saya punya coriander dulu, daun akar-akar dia semua cuci. Saya akan buangkan yang dah tak elok. Benda yang sikit yang tak elok tu boleh merebak menjadi satu benda tu rosak. So untuk daun ketumbar saya akan simpan dalam air, tutupkan dia, simpan dalam peti sejuk. Dengan cara itu, seminggu kemudian pun benda tu masih fresh. Sayur tu boleh menunggulah bila you senang untuk masakkan dia kan. You can't always be very recipe bound because it calls for, you bought 4 potato, it calls for 3. Then the other potato, kebanyakan kali orang tak suka makan leftovers sebab yalah, dah sejuk, dah tak fresh, dah bagai. To be honest, I'm also guilty of this sometimes. Walaupun makanan tu dah masak, kita pun boleh gunakan untuk menggubalkan menjadikan satu hidangan yang baru. Alright, so resipi yang saya akan masak hari ini menggunakan bahan-bahan yang leftovers dalam peti sejuk macam leftover onion, kailan yang ada leftover, ya, dan juga ayam. Saya akan gunakan untuk buat satu nasi goreng belacan. First kali apa kita kena buat? Bawang. Alright, masukkan ke dalam lesung. Saya ada sedikit ikan bilis sebab favorite. Ini pun satu tip cara untuk tidak menggunakan MSG dalam masakan kita adalah mencari bahan-bahan yang penuh dengan umami supaya dia akan memberikan rasa kepada makanan kita. Ya, dan saya ada sedikit belacan, cili padi, ini terpulang lah. Saya suka pedas, so saya akan masukkan lebih sikit. Bawang putih, dan ini kita akan tumbuk. Tekstur dia, rupa dia macam ini. Now, ayam ni saya akan marinatekan dengan sedikit soya sauce. Just mix it around. Next, kita punya kailan. Telur. Saya gunakan 2 biji telur kampung. Dan seterusnya, lap telur sekejap. Nice and hot. Kita buburkan minyak. Kemudian, masukkan bahan yang telah ditumbuk. Now, kita kena tumis sampai dia wangi ya. Alright, sekarang kita pun dah nampak bumbu kita pun dah garing. Now saya akan masukkan ayam. There we go. Telur yang telah dikacau tadi. Sekarang kita akan masukkan nasi. Ini nasi semalaman ya, nasi yang telah disimpan dalam peti sejuk. Sebab peti sejuk tu akan keringkan kita punya nasi. Bila nasi dah masuk, saya akan masukkan saya punya kailan. Now, kita cuma perlu gaulkan sampai dia menjadi sebati ya. Bubur sedikit garam. Dan now kita hidangkan. There we go. Alright. Masukkan kat pinggan, terbalikkan dia. And voila. Dan saya suka makan nasi goreng bersama dengan daun salad. So biasanya iceberg lettuce. Tapi hari ini saya tak ada iceberg lettuce. Saya gunakan sedikit daun Ceylon.
Ya, so bila kita makan nasi dia kan pedasnya, penuh dengan flavor. Kena sedikit dengan daun salon tu dia refreshkan balik. Very nice balance. A lot of home cooks, I think they're afraid to fail. They're afraid that, what if it's not going to be tasty? Make it tasty. Dalam bidang masak ni, you kena buat. Kali pertama you buat, kali kedua you buat, kali ketiga, keempat, kelima, you dah makin memahami tentang bahan. Lain kali you boleh je dengan confident you tengok apa ada dalam peti sejuk, you keluar masuk dalam bakul, tengok semua benda yang ada, you dah boleh masak sesuatu yang enak. Dan dengan proses belajar dengan eksperimen itu, kita akan lebih memahami tentang bahan dan cara untuk masak. Pertama sekali, pastikan semua peralatan mendapat kelulusan daripada SIRIM dan sentiasa periksa hos dan alat atur. Seterusnya, pastikan ada jarak yang selamat antara silinder dan dapur gas sejauh 1 hingga 1.5 meter. Dapur gas hendaklah lebih tinggi daripada silinder. Sentiasa pastikan dapur lebih tinggi daripada gas pemasak. Jangan simpan silinder gas di tempat yang tertutup. Bau aneh menandakan kebocoran gas. Padamkan semua punca api dan jangan memetik suis elektrik atau memasang peralatan elektrik. Gunakan air sabun untuk mengesan kebocoran. Jika terdapat buih, tanggalkan alat atur dan alihkan silinder ke tempat pengaliran udara yang baik. Selepas itu, jangan lupa tukar hos gas memasak anda. Semasa memasak, pastikan pengaliran udara yang baik dan jangan tinggalkan masakan tanpa pengawasan.